Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi kita dalam sesi tutorial pada kali ini. Okey, untuk kali ini saya akan menyambung tutorial tips untuk kita membawa viewer, okey, orang yang melihat kedai kita untuk masuk ke dalam kedai kita dan seterusnya menjadi pelanggan kepada kedai kita. Okey, kalau anda masih ingat dalam perkongsian yang lepas, saya listkan beberapa tips ataupun panduan bagaimana kita nak orang nampak kedai kita, nampak barang-barang kita. Okey. Dalam apps ya, kalau kita lihat, kita melihat kepada business insight kita, semua orang yang melihat page kita, melihat kedai kita itu terkumpul dalam bahagian page view. Okey. Kalau ramai page view bermaknanya kita ada harapan ataupun memberi satu gambaran yang baik, di mana kita boleh membawa orang yang melihat kedai kita itu, yang melihat produk kita itu untuk masuk ke dalam kedai kita dengan dia klik. Okey, untuk masuk ke kedai kena klik satu produk kita, barulah dia akan membawa ke kedai kita. Di sana mereka akan lihat kita punya kedai kita. Okey. Jadi untuk pada kali ini saya akan sambung lagi bagaimana kita nak orang yang melihat kedai kita tadi itu masuk ke dalam kedai kita dan melihat barang-barang yang jual daripada kedai kita. Okey, yang pertama saya teruskan ya. Yang pertama, komputer, di mana saya akan tunjukkan bahagian-bahagian yang saya terangkan di sini. Okey. Okey, pertama ialah kita kena buat discount promotion. Okey. Saya cuma tunjuk di mana saja discount promotion itu berada, iaitu berada pada bahagian marketing center dan anda melihat pada bahagian bawah ini ada satu ikon discount promotion. Anda boleh tengok pada skrin ini. Okey, perincian tentang discount promotion ini akan saya perincikan dalam tutorial lain. Ini saya nak tunjuk bahagian-bahagian ataupun tempat-tempat di mana kita perlu buat ataupun perlu kita lakukan supaya orang masuk ke dalam kedai kita. Okey, kenapa discount promotion? Okey, di dalam salah satu cara pelawat ataupun pelanggan yang datang ke Shopee, mereka akan search produk yang mereka nak, dan dalam searching mereka itu mereka boleh filter. Okey, saya tunjuk di sini. Okey, dalam Shopee, okey, di mana mereka akan search barang yang mereka nak. Okey, mereka akan search. Okey, mereka akan search. Daripada searching ini, okey, daripada searching ini mereka boleh filter pula. Okey, mereka boleh filter pula ada diskaun ataupun tidak. Okey, ada diskaun ataupun tidak. Mereka boleh sort mengikut diskaun. Okay. Maksudnya kalau barang kita tak ada diskaun, maksudnya barang kita tak termasuk dalam pencarian mereka. Jadi itu pentingnya promotion. Okey. Seterusnya, kita kena sediakan voucher kedai kita. Okey. Apabila pelanggan dah masuk dalam Shopee, bila dia searching, okey, produk kita akan muncul. Contohnya kita menjual satu barang, okey, dia cari barang tersebut, produk kita akan muncul, okey, bersama-sama dengan produk-produk daripada kedai lain. Follower voucher. Pertama, follower voucher. Maksudnya pop-up akan keluar, dia akan offer voucher yang disediakan. Sekiranya kita menjadi follower pada kedai ini, berapa persen kita dapat voucher. Okey, itu follower voucher. Yang kedua, kita boleh sediakan voucher untuk setiap produk, untuk kedai kita. Maksudnya kita sediakan satu voucher untuk kedai kita. Sebagai contoh, dengan pembelian RM50 kita dapat diskaun 2%. Contohnya begitu. Okey, kita boleh set sama ada untuk keseluruhan barang dalam kedai kita ataupun kita pilih untuk barang-barang tertentu saja. Jadi perkara itu yang akan menarik dan akan dibandingkan dengan produk-produk kedai lain. Maknanya kalau kedai kita ada promosi, contohnya, manakala kedai lain tak ada promosi, sudah tentunya kedai kita menjadi pilihan. Okey. Yang kedua, kita lihat kepada top pick. Okey.
topik produk ni ialah kita kumpulkan beberapa produk di mana topik ini akan keluar pada bahagian atas page kedai kita. Maknanya barang itu yang customer ataupun pelawak akan nampak dahulu. Jadi kita target beberapa barang yang kita nak letakkan keutamaan kepada barang tersebut. Itu dia panggil sebagai topik. Seterusnya ialah add-on deal. Add-on deal. Katalah seorang customer dia klik pada satu produk yang dia cari dan produk itu adalah produk dalam kedai kita. Jadi bagaimana kita nak biar dalam masa yang sama mereka juga membeli barang-barang lain di dalam kedai kita. Jadi di situlah kita letak sebagai add-on deal. Di mana add-on deal ni kita mesti meletakkan harga yang lebih rendah daripada harga yang kita iklankan bagi tujuan add-on deal. Contohnya kita menjual sebuah handset. Katalah handset tu bernilai 500 contohnya, tapi dalam kedai kita juga ada casing. Di dalam kedai kita juga ada jual screen protector. Jadi dalam harga biasa kita jual satu casing itu bernilai RM10 contohnya. Tetapi dalam add-on deal, dengan pembelian telefon ini kita bagi harga casing tadi menjadi RM8. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana pelanggan kita akan nampak barang lain dalam kedai kita, dan dia nampak dengan pembelian dengan menambah pembelian itu kita mendapat harga yang lebih istimewa daripada harga yang kita iklankan. Maksudnya kalau orang beli benda tu saja harga lain. Apabila di combine ni dapat harga lebih murah. Itu maksud dia add-on deal. Yang kelima ialah shocking sale. Shocking sale ini ialah berdasarkan jemputan daripada Shopee. Tak semua orang dapat. Adalah syarat-syarat dia. Mungkin kalau tak ada jemputan, maksudnya tak adalah untuk shocking sale. Seterusnya ialah free shipping RM15. Free shipping RM15 ni adalah satu program yang Shopee sediakan, di mana apabila kita menyertai program ini, dengan fee yang lebih tinggi daripada yang biasa, yang tidak menyertai program ini. Rate sekarang ialah apabila kita menyertai free shipping RM15 ini, selain daripada 2% basic fee yang Shopee charge kepada kita sebagai penjual, sekiranya kita mengikuti program free shipping RM15, kita akan ditambah lagi sebanyak 3%. Jadi jumlah fee yang kita dikenakan ialah 5%, tak termasuk GST 6%. 6% didarab lagi dengan 5% itu. Jadi jumlah dia sekitar 5.3% kalau tak silap saya. Jadi fee dia agak tinggi. Tetapi untuk free shipping 15 ini, ikut pengalaman saya, tidak digalakkan untuk produk-produk yang harganya tinggi. Sebab produk harga tinggi dia ada lagi shopping voucher, iaitu free shipping RM40. Jadi mereka boleh guna yang itu. Bagi anda yang menjual produk yang sekitar harga bawah 15 ataupun sekitar 15 ke 20 ringgit, maksudnya dengan pembelian 15 mereka dah dapat free shipping, ataupun dengan pembelian 20 ringgit mereka dah dapat free shipping. Jadi bagi anda yang menjual dengan range yang harga produk, kebanyakan produk maksud saya yang harga begini, bolehlah menyertai program free shipping. Supaya dia dapat lagi menarik orang untuk masuk ke kedai kita dan melihat barang di kedai kita. Sebab free shipping 15 dia ada tag dia. Pada produk kita tu ada tag free shipping 15. Dan biasanya inilah yang menjadi pilihan kepada para pembeli, bagi mereka yang nak membeli dengan kuantiti yang sedikit ataupun dengan nilai yang kecil. Seterusnya, satu program lagi yang Shopee sediakan ialah coin cashback. Coin cashback ini cashback 10% ya. 10%, di mana apabila customer membeli sesuatu barang dalam kedai yang menyertai coin cashback 10% ini, mereka akan mendapat 10% pulangan kembali. Sebagai contoh, sekiranya mereka beli RM100, mereka akan dapat semula RM10. RM10 ini dalam bentuk coin ialah sebanyak 1000 coin. 1000 coin. 1000 coin bernilai RM10. Dan yang menyertai coin cashback
10% ini akan dikena fee sebanyak 4%. Tidak termasuk fee asas 2%. Okey. Jadi kalau kita tidak menyertai program free shipping 15, kita cuma menyertai coin cashback, okey, bermakna 2% tambah 4% jadi 6%. Tinggi ya. Okey, dan saya perhatikan tak ramai seller yang memilih yang ini. Ini terpulang kepada anda, lihat kepada margin barangan anda. Kalau margin tinggi, mungkin ini adalah salah satu pilihan yang tepat lah. Kalau sekiranya margin anda tu tak berapa tinggi, dinasihatkan supaya mungkin kita lupakan saja coin cashback program ini. Okey. Okey, seterusnya bundle deal. Bundle deal maksudnya kita kumpulkan dua produk ataupun lebih dengan satu harga. Okey, contohnya barang kita satu adalah harga RM50. Okey, jadi kita bundlekan dengan pembelian dua produk ini. Okey, semua dapat dengan harga RM90. Nampak tak, ada penjimatan RM10 di situ. Itu dikata bundle deal. Maksudnya beli satu 50, bila beli dua dia akan dapat 90. Itu kita dah bundlekan dia dalam satu kempen lah, dalam satu diskaun lah. Yang itu ya. Maknanya bila dia orang beli dua, automatik kita dah set harga menjadi RM90. Okey. Itu bundle deal. Boleh jadi 3, boleh jadi 4. Okey. Dan seterusnya ialah shipping promotion. Okey, shipping promotion ni maksudnya kita bagi diskaun kepada shipping. Okey, sebagai contoh, dalam Shopee ada beberapa courier yang menjadi logistik courier kepada Shopee, iaitu Pos Laju, JNT, DHL dan Ninja Van. Dan setiap courier ini mempunyai kos shipping yang berbeza. Contohnya kalau Pos Laju RM5.04. Pos Laju yang paling tinggi, JNT, DHL, Ninja Van semua RM4 lebih. Okey, tetapi kita nak bagi lagi diskaun. Shipping RM4 lebih itu, kita nak bagi diskaun shipping RM2. Diskaun RM2. Bermaksudnya jumlah shipping sebenar itu RM4.60 tak silap saya, RM4.66 ke contohnya kalau JNT, ataupun Pos Laju lah RM5.54 itu akan ditolak RM2. Jadinya customer cuma bayar RM3.04. Tapi RM2 itu Shopee charge kepada sale kita. Dia akan ambil RM2 daripada sale kita sebab kita yang buat promosi untuk shipping. Okey? Jadi kalau anda rasa anda tak nak keluarkan duit untuk shipping itu, anda tak perlulah, ya. Tapi ini adalah salah satu daya tarikan kepada customer untuk membeli di kedai kita. Okey, kadang-kadang orang tak perasan pun. Okey. Dan akhir sekali kita usahakan untuk mendapat status preferred seller. Okey, saya akan tunjukkan di sini. Okey, preferred seller ni bila kita buka, okey, Shopee. Okey, di bahagian atas produk itu, ya, di atas produk itu, okey, di sebelah kiri dia akan tulis preferred. Okey, preferred. Jadi di situ pelanggan sudah tahu kedai ini adalah preferred seller. Okey, di sebelah kanan itu kalau anda perhatikan tag diskaun yang kita tetapkan dalam diskaun promotion kita. Okey, jadi apa kelebihan preferred seller? Okey, bagaimana nak dapat preferred seller itu saya akan bincangkan dengan panjang lebar dalam segmen yang lain, dalam tutorial yang lain. Tetapi apa kelebihan preferred seller kepada customer? Okey, apabila kita berstatus preferred seller, okey, customer dapat redeem coin Shopee yang mereka dapat daripada pembelian-pembelian yang lepas, okey, untuk mereka redeem semasa mereka membeli, okey, dengan nilai untuk 100 koin adalah RM1. Okey, maksudnya kalau mereka kumpulkan 1000 koin, mereka boleh redeem RM10. Okey. Jadi ini adalah satu kelebihan yang besar sebab setiap pembelian memang customer akan dapat koin. Kalau tak sikit banyak. Jadi di mana mereka nak gunakan koin ini kalau tak ada preferred seller? Jadi itulah satu lagi kelebihan untuk orang masuk kedai kita, klik barang kita dan seterusnya menjadi pembeli kepada produk kita. Okey, kerana kita ada status preferred seller. Okey, jadi itulah
10 perkara untuk segmen yang kedua ini, bagaimana kita nak orang yang nampak kedai kita, okey, seterusnya dia masuk ke kedai kita melalui dia klik mana-mana produk kita, dan seterusnya mereka mencari barang dalam kedai kita, dan seterusnya membeli barang dalam kedai kita. Jadi itu yang saya nak kongsikan untuk tutorial kali ini. Perincian bagi setiap perkara tersebut akan saya ulas dalam tutorial yang akan datang. Okey, sampai di sini saja dulu untuk kali ini. Okey, teruskan kerja keras anda untuk menaikkan kedai anda, untuk mengumpul seramai boleh follower kedai anda, dan seterusnya mengumpul seramai boleh customer yang membeli di kedai anda. Okey, selamat maju jaya. Jumpa lagi.